Muslimin muslimat yang mati Allah sekalian, marilah kita menghayati satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud tidak ada satu amalan anak Adam pada hari Aidul Adha yang paling Allah sukai selain daripada menumpahkan darah sembelihan binatang kurban. Kerana ia iaitu binatang kurban akan datang pada hari kiamat nanti dengan tanduk, dengan kuku dan bulu-bulunya sebagai saksi ke atas ibadah kurban tuannya, dan sesungguhnya darah binatang kurban itu akan tumpah di sisi Allah di satu tempat sebelum tumpah ke bumi. Oleh itu perelokkanlah olehmu niat serta binatang yang dikorbankan. Begitulah besarnya ganjaran bagi orang yang melakukan ibadah kurban. Binatang ternakan akan menjadi saksi di mahsyar kelak. Masya Allah, bila cerita tentang ibadah kurban, itu adalah jihad kita untuk ummah. Dan sekarang ni saya berbesar hati bersama dengan panel kita di studio, iaitu saya bersama dengan yang berbahagia Ustazah Asma Harun. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, dan kita jumpa Ustazah adalah penaung dan juga pengasas Yayasan Al-Hijrah dan juga NGO Sahabat Amal Care. Dan juga di sebelahnya suaminya iaitu Encik Ustaz Tengku Fazli, NGO Sahabat Amal Care juga. Selamat datang ya, matching berdua. Alhamdulillah. Jadi Ustazah boleh tak kongsikan bersama dengan penonton, sebab penonton kata Ustazah dah jadi penaung dan juga pengasas Yayasan Al-Hijrah. Ustazah nak kongsi sikit bersama dengan penonton? Okey. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, jutaan terima kasih kepada pihak TV Al-Hijrah melalui segmen Assalamualaikum yang telah memulakan setiap pagi dengan ucapan salam dan juga mendoakan kebaikan. Subhanallah. Dan kepada hos Puan Aziza. Azida. Subhanallah. Dulu kita selalu bertemu dalam pinpoint. Masya Allah. Alhamdulillah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Kami bermula dengan NGO Sahabat Amal Care. Dan Alhamdulillah kita telah pun berjaya setelah melalui proses yang agak lama membina Yayasan Al-Hijrah, mengasaskan yayasan. Kenapa kita naik satu lagi anak tangga membina yayasan? Kerana kita tahu yayasan ini adalah satu badan yang lebih telus, integriti lebih tinggi. Bagaimana sistem pengurusan terutamanya dana awam. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, itu adalah satu cabaran bagi kami apabila meletakkan satu amanah ataupun beban kerana ingin membina trust tu. Itu yang paling mahal. Maksudnya proses membina keyakinan dan ketelusan itu mestilah datang dalam bentuk satu pengurusan yang terbaik. Jadi untuk makluman tuan-puan, sahabat-sahabat semua, di bawah Yayasan Al-Hijrah, projek ataupun program utama kami adalah Perkampungan Al-Hijrah, Hijrah Village. Tanah seluas 42 ekar yang telah kita beli daripada hasil infak dan wakaf orang ramai. Seperti mana tuan-puan boleh lihat, tujuan Perkampungan Hijrah tanah seluas 42 ekar ni, kita akan bangunkan model sebuah kehidupan yang lestari. Maksud kehidupan lestari, di dalam itu sebuah perkampungan yang lengkap semua. Maksudnya di dalam itu ada sumber makanan. Dalam itu juga ada sumber untuk emosi, untuk rohani, untuk fizikal. Jadi insya-Allah di dalam tanah seluas 40 ekar ni ada penempatan perkampungan yang akan didiami lebih kurang 5,000 orang. Subhanallah. Ada peternakan, ada pertanian, ada kelas-kelas agama. Insya-Allah hajat kita untuk membina International Islamic School dan pelbagai lagi lah, agrotourism. Jadi sebab kita tahu bila di akhir zaman, antara orang yang selamat ataupun terlindung adalah mereka yang berada di satu komuniti yang kuat, yang saling menyokong, dan kita boleh sustain lah duduk di dalam tu dengan sumber daging pun di dalam kawasan yang sama, sumber ikan pun sama, sumber pertanian, dan juga bagaimana kita saling mewujudkan satu komuniti yang saling berakhlak yang baik, mempunyai integriti, mempunyai kepribadian yang unggul lah. Subhanallah. Ya, jadi Ustazah, bila Ustazah cakap tentang ibadah korban ni lah, Yayasan Al-Hijrah pun ada buat dalam negara, ada luar negara. Tapi yang penting Ustazah, yang paling basic, kita nak tahu juga sebenarnya bila cakap tentang korban ni, sebab kebanyakan masyarakat kita ni lah, Azidah nak yang murah je lah, yang tak nak layan mamas. Jadi sebenarnya untuk ibadah korban ni, apa sebenarnya yang perlu ada dalam pemikiran kita sebenarnya yang mendapat keberkatan daripada Allah SWT? Okey. Subhanallah, itu satu soalan yang sangat baik. Sebab selain daripada kita
fokus untuk melakukan ibadah kurban, kita kena beri pendidikan, ilmu kepada kita sendiri dan orang ramai. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, ada satu ketika, ini daripada hadis yang sahih riwayat Bukhari, yang mana apabila Rasulullah nak melakukan ibadah korban, Rasulullah memilih dari biri-biri ataupun kibash yang berwarna putih. Dari sudut warna sebenarnya bukanlah membezakan, tetapi bagaimana Rasulullah memilih binatang yang paling cantik. Dan Rasulullah memilih binatang yang paling gemuk. Subhanallah. Dan Rasulullah melakukan korban ketika itu sebanyak 2 ekor. Masya Allah. Saya tahu berlaku satu maksudnya situasi yang mana kita lebih cenderung mencari yang mana paling murah. Tetapi kita harus ingat, subhanallah, dari sudut susunan afdal, afdal binatang kurban adalah yang pertama binatang seekor dan besar. Seekor dan besar. Sebab itu dikira turutan unta paling utama. Kemudian seekor yang besar yang kedua adalah lembu. Maksud bukan pilih yang kecil tapi pilih yang gemuk yang besar bagi yang berkemampuan. Lepas tu turun kepada kambing, biri-biri, kibash. Subhanallah. Dan jika tidak mampu untuk 1 ekor, maka kita ambil bahagian unta yang paling besar. Kemudian turun peringkat yang kedua bahagian lembu yang paling besar. Maksudnya yang gemuk. Sebab lagi banyak daging, lagi banyak asnaf ataupun kita boleh melakukan pengorbanan. Okey, Azidah, saya nak tambah sikit. Bila sebut pasal korban, kalau kita panggil Aidul Adha, iaitu hari raya Aidul Adha ni, hari raya Adha itu maksudnya pengorbanan. Kita pula bahasa Melayu kita panggil kurban. Asal perkataan kurban itu dia dekat dengan qarib ataupun muraqabah kita dengan Allah. Jadi apabila kita nak amalan ibadah kita mendekatkan diri kepada Allah, kita kena beri apa yang kita cinta. Jadi subhanallah, dari segi nilai, dari segi kualiti, apa yang kita suka. Dan janganlah kita melahirkan ramai lagi dari kalangan Qabil moden. Sebab kita tahu Qabil dan Habil dua-dua buat pengorbanan. Tapi pengorbanan Habil yang diterima. Sebab Habil cari yang terbaik. Manakala Qabil dia cari yang sebaliknya. Kita bimbang, kita tak sedar kita mengikuti jejak langkah Qabil. Ya, subhanallah. Jadi itulah penjelasan daripada Ustazah. Jadi sebelum tu nak tanya juga dengan Ustaz Fazlin. Kita ada 2 minit ni. Dan Ustaz Fazlin agaknya ramai yang tanya, kita kan ada boleh buat dekat dalam negara, kenapa kita nak buat dekat luar negara? Kita pun ada fakir miskin dekat dalam negara ni. Jadi mungkin Ustaz Tengku Fazlin nak kongsikan bersama dengan penonton ni dari segi pengagihan dari ibadah kurban di luar negara ni. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita pada hari ini Allah izinkan kita bersiaran langsung di TV Al-Hijrah. Dan alhamdulillah Allah telah mengizinkan kami menguruskan ladang ternak ummah ataupun hasil infak orang ramai. Dan alhamdulillah pada tahun lepas kita berjaya menempatkan 600 ekor kambing di ladang dan 600 ekor lembu yang berjaya dikorbankan. Dan alhamdulillah target kita pada tahun ini hampir 1,000 kita target untuk lembu dan lebih lagi pada kambing untuk agihan pada asnaf. Dan alhamdulillah tahun lepas kita berjaya mengagihkan seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Dan hasil yang diternak di ladang ternak ummah di Kuala Sungai Yu, Kuala Selangor menempatkan lembu yang kata sihat, hasil daripada pemakanan yang berkualiti dan jagaan yang penuh dengan keyakinan. Dan ini yang paling penting bila mana kita menjalankan ibadah korban, kita menjaga lembu dengan kualiti dan yang paling penting matlamat tercapai mengagihkan sebanyak mungkin daging kepada asnaf. Dan alhamdulillah di bawah pengurusan Sabah Amal Care dan juga Yayasan Hijrah mampu memanfaatkan apa yang kami usahakan sama. Ya, jadi Ustazah terakhir ni Ustazah, bagaimana mereka untuk bersama-sama dengan Yayasan Al-Hijrah ini? Silakan. Okey, subhanallah, muslimin muslimat, tuan-puan dan mati Allah sekalian, kami ingin menyeru dan mengajak, marilah bersama-sama dengan perjuangan dan misi yang kami cuba capai bagi ibadah korban pada tahun ini untuk memberikan kebahagiaan sekurang-kurangnya 50,000 asnaf fakir miskin dalam Malaysia yang memang berdaftar di bawah NGO kami Sahabat Amal Care, dan di luar negara terutamanya antaranya adalah Kemboja. Kami melihat sendiri kenapa bersusah payah ke sana, kerana kami ingin memastikan
menunjukkan ketelusan dan kami ingin memilih binatang kurban yang terbaik, yang sihat sebagaimana tuntutan daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, walaupun ibadah korban adalah sunat muakkad, tetapi di sana terlalu banyak fadilat dan kelebihannya. Insya-Allah kami adalah wakil tuan-puan sekalian. Terima kasih kepada yang beri keyakinan. Kami akan sedaya upaya menjalankan amanah yang diberikan sebaik mungkin supaya ibadah kita bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustazah Asma Harun bersama dengan kami selaku penaung dan juga pengasas Yayasan Al-Hijrah, NGO Sahabat Amal Care, dan juga Ustaz Tengku Fazli juga NGO Sahabat Amal Care. Jadi terima kasih sekali lagi Ustazah. Jadi kepada anda, kalau yang terlepas boleh rujuk seperti nombor yang tertera di kaca TV untuk kita sama-sama melakukan ibadah kurban ini. InsyaAllah kita berehat dulu, kembali lagi selepas ini. Bagi siapa yang berhajat untuk melakukan ibadah korban melalui NGO Sahabat Amal Care dan Yayasan Al-Hijrah di bawah naungan saya sendiri, harga bagi satu bahagian adalah RM390. Dan kami sangat mengalukan juga kepada siapa yang ingin melakukan ibadah korban dalam Malaysia bersama dengan kami dengan nilai satu bahagian lembu RM780 sahaja. Semoga kita bertemu di syurga Allah dan bersatu di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.